Dalam episod yang lalu telah kita bincangkan tentang kesukarelawanan banjir. Bahkan menjawab juga kritik tentang telatnya pelancaran. Walhal ia merupakan satu NGO yang sudah pun berfungsi lama. Dan kemudian kita juga bercakap soal sukan dan industrinya. Sekali lagi inklusif bersama Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Menteri Belia dan Sukan, membincangkan pula kali ini tentang had umur belia dan mungkin juga isu-isu berkait politik. Datuk Seri, terima kasih kerana bersama kami sekali lagi. Terima kasih inklusif kerana sudi menjemput saya sekali lagi. Terus saja kepada had umur belia. Hangat buat seketika perbincangan dan perdebatan di antara KBS dan juga Majlis Belia. Dan kemudian hasilnya dikhabarkan tentang penangguhan pelaksanaan had umur belia baru itu. Apa yang berlaku yang mengakibatkan penangguhan ini, Datuk Seri? Pertamanya, Alhamdulillah lah untuk menjadi Menteri Belia dan Sukan tak ada had umur. Tetapi hari ini kita semua sedia maklum bahawa di United Nations, tarifan kepada belia adalah mereka yang berumur daripada 15 tahun ke 25 tahun. Tetapi di Malaysia sebelum ini, sebelum Akta 668, tarifannya adalah daripada umur 15 hingga 40 tahun. Namun pada tahun 2019, Parlimen telah meluluskan Akta 668 yang memberi tarifan bahawa belia adalah mereka yang berumur 30 tahun ke bawah. Jadi itu yang sedang saya usahakan, dan saya telah diingatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga. Pada ketika beliau menjadi Menteri Belia dan Sukan, beliau berhadapan dengan masalah di mana ketika itu tiada had umur belia di negara kita, dan banyak pertubuhan-pertubuhan belia dipimpin oleh mereka yang berumur 50-an, 60-an. Belia purba, Datuk Seri. Wallahualam nak panggil apa pun lah. Tetapi itu keadaannya pada ketika itu. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang telah berjaya menurunkan had umur kepada tahap 40 tahun pada ketika itu. Jadi Alhamdulillah ianya berjalan dengan baik walaupun banyak masalah yang dihadapi oleh beliau pada ketika itu. Jadi sekarang ini ada masalah yang sama. Dan sebenarnya kalau mengikut keputusan yang telah dibuat oleh mantan Menteri-Menteri Belia dan Sukan yang lalu, yang telah dimaklumkan kepada Parlimen secara rasmi, maka saya sebagai Menteri Belia dan Sukan yang baru meneruskan keputusan yang telah dibuat sebelum ini. Namun kita mendapati begitu banyak feedback maklum balas yang diterima daripada pertubuhan-pertubuhan belia seluruh negara. Saya telah berjumpa dengan mereka, termasuk kepimpinan tertinggi Majlis Belia Malaysia sendiri. Dan mereka, Alhamdulillah, saya amat-amat bersyukur dan berterima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada semua kepimpinan belia di seluruh negara yang telah bersetuju dengan Akta 668 untuk meneruskan had umur ini dikekalkan kepada 30 tahun ke bawah. Namun, mereka memohon kepada pihak Kementerian Belia dan Sukan tarikh pelaksanaannya dapat dianjakkan ke satu tempoh kerana ada pertubuhan-pertubuhan yang terpaksa jika kita mengadakan pada 1 bulan Januari, maka mereka terpaksa mengadakan proses-proses lain kerana mereka akan ada AGM yang akan membuat pemilihan kepimpinan dan sebagainya yang perlu mendapat mesyuarat-mesyuarat pencalonan dan sebagainya. Oleh kerana saya hanya memikul jawatan Menteri Belia dan Sukan ini di penghujung tahun, dan saya umumkan di Parlimen bahawa akan mulakan pada 1 Januari. Hari ini saya telah pun bersetuju dengan mereka. Kami mencapai kata sepakat untuk menangguhkannya. Tapi tarikh penangguhan tu belum dapat kata sepakat, tetapi dalam tahun ini juga, tahun 2022 ini, kita akan tetapkan satu tarikh untuk mula pelaksanaan Akta 668 yang telah diwartakan oleh kerajaan. Ya, Datuk Seri, sebelum ini kita melihat perdebatan tentang menurunkan had umur ini mengambil masa yang panjang. Tetapi kelihatannya pada kali ini disebabkan oleh konvensyen antarabangsa. Maka kita membincangkan ini dan timbul respon balas daripada pimpinan belia. Tadi digambarkan prosesnya adalah kerana untuk memastikan transisinya lancar. Apakah semata-mata itu yang menjadi cabaran? Justru Datuk Seri menggambarkan bahawa tahun ini juga kita mampu melaksanakan sasaran umur 30 tahun untuk belia itu. Ya, tentunya ada permasalahan-permasalahan lain. Tetapi saya kira tak sesuai untuk saya perjelaskan secara umum. Saya nak berbincang secara adik-beradik dengan rakan-rakan kepimpinan pertubuhan-pertubuhan belia
walaupun kita faham ada di kalangan yang susah nak lepaskan jawatan ataupun yang telah merancang untuk terus mengambil alih kepimpinan adalah di kalangan mereka yang berumur lebih daripada 30 tahun. Ada juga permasalahan di kalangan dari segi aset pertubuhan yang susah nak dilepaskan. Jadi ini antara perkara-perkara yang menimbulkan permasalahan. Namun insya-Allah saya amat yakin daripada perbincangan-perbincangan yang telah kami buat, sesi-sesi libat urus, ianya akan dapat kita selesaikan dengan cara yang terbaik. Ada soft landing bagi kepimpinan sedia ada kepada kepimpinan baru yang berumur 30 tahun ke bawah. Sasaran yang Datuk Seri letakkan pada tahun ini juga, itu sasaran yang realistik atau ia bertujuan untuk komen surit dengan tarikh PRU? Ini adalah satu persetujuan kata sepakat yang kami sendiri telah perolehi kerana alasan untuk ditangguhkan itu adalah kerana proses pemilihan yang telah pun dimulakan yang perlu saya akur dan dibenarkan supaya akta ini dapat kita laksanakan dalam satu masa seterusnya lah untuk masa ke depan. Ada kemungkinan sebahagian daripada pertubuhan tidak mampu untuk melakukan transisi itu secepat ini, dan apa kesannya jika mereka gagal untuk mematuhi? Ianya hanya adalah tertakluk kepada mereka pertubuhan-pertubuhan yang berdaftar dengan Registrar of Youth Society ROY. Jadi jika mereka nak keluar daripada akta berkenaan, mereka boleh mendaftarkan pertubuhan mereka dengan ROS dan sebagainya. Ada pilihan-pilihan lain. Namun bagi mereka yang masih bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan, di bawah ROY, inilah kehendak Akta 668 yang telah diluluskan oleh Parlimen secara sebulat suara. Ya. Berdasarkan unjuran itu, ROY, berapa pertubuhan yang kita maksudkan dan berapa anggaran belia yang terlibat sama di dalam proses ini? Saya tak ada numbers yang tepat, tetapi ribuan. Ribuan yang terlibat dalam perkara ini, termasuklah semua persatuan gabungan dan sebagainya. Jadi hampir semua telah pun kita adakan sesi libat urus dan alhamdulillah yang pentingnya mereka bersetuju bahawa had umur 30 tahun ke bawah ini perlu diadakan, namun proses peralihan itu yang mereka nakkan agar ianya diperhalusi. Soal had umur belia ni, Datuk Seri, punya kaitannya juga mungkin secara emotif terhadap realiti undi 18. Gambaran dan persepsi awam adalah golongan belia anti-establishment dan antara mereka yang mungkin bersikap menentang terhadap status quo. Apa bacaan KBS tentang realiti ini? Daripada awal lagi tahun 2019 apabila Parlimen mendebatkan perkara ini, dua perkara, satu hanya undi 18 dan juga penurunan had umur belia ini diluluskan secara sebulat suara berkenaan dengan undi 18 dan juga penurunan had umur ini. Jadi saya lihat perkara ini bukanlah semata-mata ke arah untuk pilihan raya ataupun politik, tetapi usaha untuk mendewasakan negara. Apabila anak muda berumur 18 tahun diberikan hak dan tanggungjawab baru untuk memilih wakil rakyat, untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Jadi ini proses pendewasaan bagi sebuah negara membangun seperti Malaysia ini. Jadi saya lihat ini adalah daripada sudut yang amat positif. Datuk Seri, kita mula masuk kepada dimensi perbincangan berkaitan tentang politik kerana kita juga membincangkan tentang had umur dan juga realiti politik kita hari ini. Sebelum ini muda antara parti yang mungkin terbatas kerana tidak didaftarkan dan kini mereka mempunyai momentum baru. Ada anggota kabinet yang mungkin yang mengeluarkan kenyataan menganggap bahawa muda adalah cabaran sebenar kepada semua parti politik termasuk parti Datuk Seri sendiri. Komen Datuk Seri. Saya melihat golongan anak muda apabila telah diberikan peranan tanggungjawab, tentunya mereka menjadi bersemangat dan sebagainya. Benar muda boleh menjadi ancaman kepada kesemua parti politik, tapi yang lebih kita juga melihat bahawa parti-parti lain termasuk parti-parti yang berada di dalam kerajaan sekarang ini, dalam Perikatan Nasional, Barisan Nasional, tidak kurang minat golongan muda untuk diwakili oleh parti-parti yang saya sebutkan ini. Jadi saya fikir kesemua parti yang berdaftar boleh menjadi ancaman antara satu sama lain, tetapi tidaklah menjadi satu threat yang hingga mampu
menjatuhkan kerajaan yang saya lihat begitu diterima baik oleh rakyat sekarang ni. Ya. Komen tentang penganalisis politik adalah kerana politik kita hari ini, Datuk Seri, diwakili oleh masih lagi legasi lama sejak 70-an, 80-an, 90-an dan hingga ke kini. Dan kerana itu ada momentum, bahkan digerakkan sendiri oleh Majlis Belia Malaysia agar calon menjelang PRU akan datang ni adalah mereka yang berada 65 tahun ke bawah. Komen Datuk Seri tentang had umur 65 tahun yang dicadangkan oleh MBM ini. Ya, perkara paling penting bagi seorang untuk dipilih sebagai wakil rakyat bukannya umur, bukan jantina, bukan kaum, bukan agama. Pada saya, tugas untuk apabila kita nak memilih seorang wakil rakyat ialah untuk orang itu mewakili kehendak dan keperluan kita untuk dibawa ke dewan-dewan yang mulia agar kehendak dan keperluan kita itu dapat diperjuangkan. Jadi kalau bercakap tentang had umur untuk calon ni, saya kurang bersetuju kerana jika umur muda tetapi tak bekerja, tidak amanah, tidak bertanggungjawab, tiada maknanya. Begitu juga kalau umur yang telah dewasa, telah berumur lebih 65 tahun, 70 tahun tetapi kalau tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai seorang wakil rakyat juga tidak ada maknanya bagi rakyat. Jadi usia, warna kulit, latar belakang agama, bangsa tidak jadi apa-apa asalkan tanggungjawab peranan sebagai wakil rakyat itu dapat dibuat dengan baik. Jadi, Datuk Seri, saya bersama Datuk Seri, portfolionya Menteri Belia dan Sukan, dan saya kira itu adalah portfolio yang strategik menjelang PRU akan datang. Kerana yang datang bersekali dengan PRU ini adalah undi 18, kesannya mungkin lebih besar menjelang PRU 16 berbanding PRU 15. Tetapi bagaimana adjustment, penyesuaian dibuat oleh parti-parti yang ada, termasuk parti Datuk Seri, untuk memenangi hati generasi muda yang kelihatannya anti-establishment ini. Apa yang boleh dilakukan untuk tempoh yang terdekat ini agar mereka melihat bahawa suara mereka diraikan? Kerana buat masa ini, baik di PRN, calon-calon muda hanyalah sekadar pelengkap dan mungkin sekadar acid test saja untuk menggambarkan kesediaan semua parti untuk menerima suara orang muda. Tidak lebih daripada itu. Saya berpandangan jika ada di kalangan kita yang melihat anak-anak muda sebagai anti-establishment, sebenarnya adalah mereka yang tidak mahu mendekati, memahami golongan muda. Saya melihat anak muda bukan anti-establishment, tetapi mereka juga bukan pro-establishment. Apa yang mereka selalunya perjuangkan mungkin tidak selari dengan ibu bapa, kehendak dan keperluan ibu bapa mereka ataupun golongan yang lebih tua, yang lebih berpengalaman dan sebagainya. Namun pada saya mereka hanya bercakap berkenaan dengan isu base, isu tertentu. Kita tidak boleh dilihat, ianya tak boleh kita bagi secara general, secara umum bahawa mereka anti-establishment jika tidak bersetuju dengan satu atau dua perkara pokok, satu dua perkara polisi kerajaan yang tidak dipersetujui. Namun libat urus, sentiasa mendekati mereka ini perlu kita terus lakukan supaya we can find berjumpa di satu titik pertemuan yang akan menguntungkan ke semua pihak. So I don't agree kalau dikatakan anak muda adalah anti-establishment ataupun mereka juga bukan pro-establishment. Yang sekarang ni ada juga golongan yang terlalu pro-establishment. Kalau pegang pada satu parti itu, walaupun pemimpin merompak, dia tetap katakan sebagai mesti taat kepada parti. Jadi itu juga salah. Jadi kita perlu dapat seimbangkan kedua perkara ni. Selepas keputusan PRN Melaka, ada bacaan mengatakan itu merupakan suatu breakthrough besar kepada perikatan. Apa bacaan Datuk Seri? Alhamdulillah, pada saya kita melihat keputusan itu memberi kesan, menunjukkan perkembangan yang begitu baik kepada Perikatan Nasional. Tapi dalam masa yang sama, saya juga rasa bimbang kerana kita melihat bahawa peratus keluar mengundi begitu rendah, yang menunjukkan bahawa rakyat tidak begitu berminat dengan keadaan politik semasa negara. Jadi ini satu perkara yang semua orang politik perlu beri perhatian yang serius, kerana saya kira rakyat telah lemas, perkataannya yang saya gunakan, lemas dengan percaturan, pergolakan dan
apa yang berlaku dalam dunia politik hari ini. Jadi saya bertanggungjawab bersama dengan rakan-rakan pemimpin politik yang lain ada tanggungjawab untuk kembalikan perhatian rakyat kepada pentingnya menggunakan hak dan tanggungjawab dengan baik, memilih, keluar mengundi, kerana akhirnya jika kita tersalah pilih, kita sendiri yang akan dapat kesan buruk akibat daripada perbuatan kita sendiri. Ya. Datuk Seri, lemas atau tidak rakyat membaca pergolakan politik ini sehingga ada tekanan untuk rombakan kabinet, termasuk juga menamakan timbalan Perdana Menteri. Dan itu realitinya yang dibaca oleh rakyat terhadap pemain elit politik negara kita. Datuk sendiri bersetuju agar diadakan timbalan Perdana Menteri? Kalau kita dapat adakan jawatan tersebut, tentunya ada baiknya. Tetapi kita perlu faham bahawa keputusan untuk menamakan jemaah menteri, termasuk seorang timbalan Perdana Menteri, adalah hak seorang Perdana Menteri. Hari ini saya sebagai Menteri Kabinet, fokus perlu diberikan kepada tanggungjawab yang diberikan kepada saya dan juga arahan yang diberikan kepada saya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan tidak memikirkan tentang polemik politik itu supaya rakyat tidak lagi lemas dengan percaturan dan perangai orang politik ni. Mungkin ada bacaan behavioural insights di pihak elit terhadap sentimen belia kepada kerajaan semasa. Ya, ada. Dan saya sebenarnya ingin kongsikan dapatan daripada elit tersebut. Bukan elit, maafkan saya. Iris. Dan saya ingin kongsikan kepada semua ahli-ahli parlimen supaya kita lebih faham tentang peranan kita sebagai wakil rakyat, bukan saja kepada semua pengundi kita, tetapi juga kepada golongan muda yang akan mencorakkan negara kita di masa yang akan datang. Cukup penting kita boleh berpolitik, tetapi usaha untuk mencorakkan anak muda kita ini saya anggap sebagai satu jihad yang amat besar yang perlu kita lakukan dengan penuh jujur ikhlas. Ya. Dan ia jihad kepada semua parti-parti politik yang ada, termasuk parti muda sendiri, untuk memenangi hati pengundi yang berjumlah hampir 8 juta sekiranya kesemua diambil kira nanti. Datuk Seri, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan bersama ini. Mungkin dalam episod yang ini, pesan Datuk Seri kepada semua generasi muda sementelah portfolio Kementerian Belia dan Sukan. Kepada anak muda belia yang hari ini diberikan tanggungjawab sebagai pengundi, gunakanlah hak itu dengan penuh bertanggungjawab. Jangan digunakan hak itu secara cuba-cuba, digurau-guraukan, kerana masa depan negara kita cukup penting. Dan dalam masa yang sama juga saya mengharapkan sebagai abang ataupun sebagai seorang pakcik, janganlah kita sebagai orang muda terlalu banyak berpolitik, terlalu memberikan fokus kepada sesuatu perkara yang tidak memberi keuntungan, tidak menghebahkan fake news sebelum kita dedahkan ataupun kita tularkan sesuatu perkara. Channel kekuatan kita kepada perkara yang boleh memberi keuntungan kepada diri kita, keluarga, masyarakat dan juga negara kita. Ya. Datuk Seri, nasihat agar jangan terlalu berpolitik datangnya daripada orang politik. Itu sesuatu yang langka. Terima kasih saya ucapkan atas nasihat itu. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menyaksikan Inklusif. Nantikan Inklusif akan datang insya-Allah lebih banyak tema dan juga tetamu yang mendebarkan. Assalamualaikum dan salam muhibah.